Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu yang berharga ini. Di waktu pada hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, kita dapat menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kelapangan masa, kesihatan, tenaga dan segala-gala yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala melalui selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu kita juga memperbanyakkan istighfar kita. Sangat sesuailah di bulan yang mulia ini sebagai bulan Rajab yang mana kita dianjurkan agar kita menambah-nambah memperbanyakkan istighfar dan memohon rahmat daripada Allah Ta'ala dan bertaubat. Itu yang terkandung dalam lafaz yang kita sebut dalam zikir tadi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Warhamni, dan rahmatilah aku. Kasihanilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Sekurang-kurang seringkas-ringkasnya 70 kali. Apa yang kita sebut tadi 70 kali. Walaupun kalau dapat kita perbanyakkan, lebih banyak keuntungan kita di akhirat nanti. Untunglah mereka yang terdapat dalam buku catatan amal banyaknya istighfar. Kerana dosa yang melekat dalam diri kita ini kita tak pasti. Terkadang melalui mata yang mudah melekat dalam catatan dosa. Terkadang mudahnya telinga kita menyebabkan tercatitnya satu dosa. Terkadang mungkin melalui lidah kita, percakapan, pertuturan yang kita sedar maupun yang tidak kita sedar, mungkin tercatit dosa. Terkadang perbuatan kita juga menyebabkan tercatitnya dosa yang kita tidak sedari. Maka perbanyakkanlah istighfar. Istighfar mengampuni segala, memadamkan segala kesalahan kita. Lebih-lebih lagi kita awalinya dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang sangat sesuai dan sangat dianjurkan. Seperti dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada aku pada asar hari Jumaat sebanyak 80 kali sahaja, seolah-olah dia beribadah sepanjang 80 tahun. Terkadang kita menggunakan akal dalam menilai hadis ini, betulkah 80 kali salawat macam 80 tahun? Tak kalah semudah itu dapat pahalanya. Kita tidak sedar bahawa satu salawat pun sudah menjadi asbab kepada pengampunan segala dosa kita. Mungkin satu salawat sudah menjadi asbab kepada terpadam salah silap dan dosa kita seluruhnya, menyebabkan Allah rahmati seorang itu dan letakkan dia ke dalam keredaannya. Mungkin satu salawat pun dah memadai. Apatah lagi 80 begitu besar ganjaran yang Allah sediakan. Dan sedangkan kedudukan salawat itu sangat mulia dalam lafaz-lafaz zikir. Di mana Nabi menyebut, barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam riwayat yang lain, Allah dan para malaikat akan bersalawat kepadanya 10 kali. Modal kita hanya sekali. Allah bayar dengan salawat kepada kita, malaikat salawat kepada kita. Malaikat ini bukan satu malaikat, bukan seorang malaikat. Bukan daripada satu orang. Kalau daripada satu orang pun dah cukup memadai untuk menjadi bekalan kita yang besar di akhirat. Ini seluruh para malaikat yang ditentukan, difardukan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk membalas salawat kepada orang yang sedang bersalawat. Kita modal sekali, dapat daripada Allah, dapat daripada malaikat 10 kali, 10 kali. Di mana kita tahu para ulama mengatakan bahawa salawat daripada Allah kepada hamba bukanlah dengan lafaz salawat yang kita sebut kepada Nabi Muhammad, Allah balas dengan lafaz yang seumpama itu. Bukan itu yang dimaksudkan, tetapi salawat daripada Allah kepada hamba sebagai balasan 10 kali itu adalah barakahnya, keampunannya,
rahmatnya yang kita mohon sentiasa. Dan malaikat, salawat daripada malaikat kepada hamba yang sedang bersalawat adalah doa daripada malaikat. Bayangkan daripada makhluk yang tidak terlibat dengan nafsu, tidak terlibat dengan dosa, doakan kesejahteraan untuk kita. Dengan modal hanya sekali, dapat 10 doa daripada malaikat. Dapat 10 kali ganda keberkatan dan rahmat daripada Allah. Baru sekali. Apatah lagi kita berulang-ulang berpuluh kali, mungkin ratusan kali, lebih-lebih lagi pada hari yang mulia ini, hari Jumaat. Karena Nabi SAW sebut, sebaik-baik hari kamu adalah hari Jumaat. Semulia-mulia hari kamu adalah hari Jumaat. Hendaklah kamu bersalawat pada hari yang mulia itu. Salawatlah kepada aku, kerana salawat kamu itu ma'rudatun alayya. Dilaporkan, dibentangkan, dilaporkan kepada baginda Nabi SAW. Sehingga Nabi mengenali fulan ini salawatnya mungkin ratusan. Fulan ini salawatnya ribuan. Mungkin fulan ini salawatnya sekian. Kita yakin dengan kabar ini bahawa setiap individu yang mengikuti di hadapan kamera masing-masing, di hadapan Facebook masing-masing mengikuti salawat bersama dengan kita. Salawat tuan-tuan, lafaz yang keluar daripada lidah kita akan dilapor oleh malaikat dan bawa berita tersebut kepada baginda Nabi SAW. Setiap salawat kita akan dibalas. Setiap salawat ada salamnya. Wasallim, ucapan salam kita kepada Nabi SAW. Sudah pasti Rasulullah akan balas semula salam kita. Doa semula untuk kita. Tidak akan rugi orang yang membanyakkan salawat kepada baginda Nabi SAW. Ini umat yang istimewa. Dengan amalan yang sikit, yang simple, yang mengambil masa yang sedikit, mudah, ringan pada lidah, tapi ganjarannya besar. Mampu diampunkan dosa oleh Allah SWT. Mampu dicurahkan kasih sayang Allah. Kalau kita dijanjikan satu rahmat Allah pun dah cukup madai. Bayangkan, satu rahmat Allah sudah mencukupi untuk kegunaan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Sungguhnya rahmat Allah digambarkan ada 100. Satu daripada 100, kita sebut 1% je, Allah peruntukkan untuk seluruh makhluk. Sayang satu rahmat itu, sifat sayang yang lahir daripada satu rahmat itu, itulah yang dikongsi pada hati kita. Kita sayang kepada, mungkin pada anak, suami pada isteri, isteri pada suami, sayang kepada sahabat kita. Malah orang kafir pun berkongsi satu rahmat Allah yang Allah peruntukkan untuk makhluk. Orang kafir pun ada juga sayang pada saudara mereka, anak mereka dan sebagainya. Malah sayang pada binatang, binatang sayang sama binatang. Semua sifat sayang yang ada di muka bumi, kesian, sayang, prihatin, itu adalah perkongsian kita satu daripada 100 rahmat Allah. Bayangkan satu daripada 100, 1% daripada rahmat Allah. Ini kan kita berulang-ulang salawat, modal satu salawat, Allah dah bagi 10 rahmat. Apatah lagi kita menggunakan salawat yang begitu besar, pada waktu yang begitu mulia, sesuai pada waktunya, sesuai pada harinya yang sangat dicintai oleh Allah pada hari Jumaat. Kita bersalawat begitu banyak, dan malah mungkin di kalangan sebahagian kita yang menggunakan kaunter itu kiraan petik-petik, mungkin sampai ribuan, puluhan ribu mungkin. Allah ilhamkan kepada mereka untuk melakukan salawat. Terkadang kita rasa, mungkinkah orang boleh salawat 10 ribu? Macam mana masa dia ambil 10 ribu? Tidak. Lagi banyak kita menghabiskan masa untuk salawat, lagi Allah buka peluang untuk kita tambah lagi. Ini keberkatan waktu. Sebab tu kita dengar para ulama, ada yang mengkhatam Al-Quran dalam satu hari 2 kali. Kita jangan menilai dengan akal, kerana Allah mengurniakan dia keberkatan waktu sehingga dia mampu buat amal ibadah. Bukanlah berarti dia buat ibadah sekian banyak sehingga tak makan, tak tidur, tak rehat, tak buat ibadah lain, duduk baca Quran je. Ataupun salawatnya sampai tak sempat nak makan, tak sempat. Tak. Ada je kesempatan yang lain. Malah Allah bagi ruang-ruang, kelapangan, itu tanda keberkatan waktu, kerana dia berijak menggunakan waktu untuk kebaikan. Allah tambah lagi. Masya Allah, apa kelebihan salawat yang tak mampu kita nak list? Kelebihan salawat tak mampu kita nak list ada berapa? Mungkin kita ambil beberapa faedah daripada salawat. Antara yang paling penting yang kita harapkan faedah daripada salawat,
Selain daripada rahmat Allah, doa para malaikat yang kita sebutkan tadi, cinta Rasulullah SAW dan sebagainya, itu sudah pasti. Maka yang paling kita idamkan, yang paling kita harapkan adalah saat kematian kita. Orang yang membanyakkan salawat sudah pasti dijanjikan dengan husnul khatimah. Sudah pasti dijanjikan dengan husnul khatimah. Yang penting lidahnya terbiasa, dibasahi lidahnya dengan salawat kepada Nabi, diperbanyakkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka celakalah dan amat bakhillah orang yang dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi lidahnya, mulutnya masih terkunci, tak mau bersalawat. Kenapa? Salawat ni amalan yang ringan, simple, mudah, tak perlu wuduk. Orang yang berjunub pun boleh salawat. Orang yang tak tutup aurat pun boleh bersalawat. Dalam apa saja keadaan boleh salawat. Tak seperti Al-Quran. Al-Quran ada ketika tak boleh kita baca Al-Quran. Sembahyang ada ketika kita tak boleh nak solat. Puasa ada ketika kita diharamkan berpuasa. Tetapi salawat tidak ada waktu hadnya. Tidak ada waktu yang tidak dibolehkan. Tidak ada waktu yang diharamkan. Benda yang mudah. Malah orang yang mungkin lumpuh seluruh badannya pun mampu bersalawat kepada Nabi SAW. Mulut, hati, suara, dalaman saja pun dah cukup. Salawat kepada Nabi SAW. Al-bakhilu man idza dzukirtu indahu, orang yang paling bakhil, orang yang dalam hadis riwayat lain, orang yang paling celaka apabila mendengar nama aku disebut depannya tapi masih tak nak mau bersalawat kepada Nabi SAW. Kerana benda yang simple, benda yang mudah, ringan. Sallallahu alaihi wasallam pun salawat. Allahumma salli ala Muhammad pun salawat. Nak baca salawat yang panjang, yang pendek, terserah pada kita. Yang mana pun boleh. Yang penting salawat pada Nabi SAW. Maka yang kita harapkan sangat-sangat adalah husnul khatimah, kerana kejayaan maupun kegagalan kita setelah kematian dunia ini semuanya kuncinya pada saat kematian. Kalau berjaya pada saat kematian, berjayalah perjalanan di alam setelah kematian. Barzakh, di mahsyar, di hari kebangkitan, di mahsyar, di hisab, di sirat dan segalanya berjaya. Puncanya, ketentuannya, penentunya adalah pada saat kematian. Kalau ketika itu gagal, na'udzubillah, setelahnya mungkin menghadapi azab wal'iyadzubillah. Tapi orang yang berjaya pada saat kematiannya disebut sebagai husnul khatimah, sudah pasti ini keputusan kejayaan, walaupun nampaknya tak rasmi lagi. Keputusan rasmi, buku cerita nanti. Tapi dah boleh kita jangkakan ini husnul khatimahnya, maka perjalanan setelahnya adalah kejayaan. Satu cerita saya pernah dengar daripada seorang anak murid kepada Syekh Rajab Al-Halabi, orang Syria. Seorang wali Allah besar. Anak muridnya menceritakan, dia mengatakan gurunya menceritakan kisah ini. Di mana satu ketika seorang saleh, orang yang dari sudut amalan tak nampaklah amalannya hebat melebihi orang-orang lain. Dari sudut ilmunya tak nampaklah ulama besar melebihi orang-orang lain. Tidak nampak sangat. Tapi orang ni istiqamah dan menghabiskan masanya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habiskan masa banyak salawat. Amin. Sehingga kalau dalam hadis Ubay bin Ka'ab menceritakan bagaimana ya Rasulullah, masa untuk aku ambilkan salawat untuk engkau ya Rasulullah, adakah 1/3 daripada waktu hidup aku untuk salawat pada engkau? Nabi kata itu memadai, banyak. Tetapi kalau kau nak tambah lagi bagus. Kalau gitu aku nak tambah sehingga separuh ya Rasulullah, bagus. Tapi nak tambah lagi bagus. 2/3 ya Rasulullah, Rasulullah pun kata bagus. Tapi nak tambah lagi baik. Kalau gitu, aku nak jadikan seluruh hidup aku untuk salawat kepada engkau ya Rasulullah SAW. Kalau begitu, terampunlah segala dosa engkau dan tercukuplah segala keperluan engkau, apa yang kau perlukan. Maka kisah tadi, Syekh Rajab tadi menceritakan kisah bagaimana seorang ini pada hari terakhir saat kematian, walaupun kita tak tahu kita matinya bila, itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang wali Allah ini, orang saleh yang berbanyakkan salat pada Nabi SAW, maka banyak orang yang menziarahi dia. Satu hari jiran datang, sahabat handai datang, murid-murid datang, orang yang kenalannya dan sebagainya. Datang ziarah ketika dia sakit, terlantar di atas katil di rumahnya. Datang ziarah minta doa keberkatan dia.
Sehinggalah satu hari dia pesan kepada khadamnya bahawa kau kunci pintu besok hari, jangan bagi siapa-siapa datang. Tutup pintu, kau jaga di pintu, dan ahli keluarga dia pun dia tak nak bagi datang. Maksud cukup di luar, masuk di kawasan lain, di bilik dia tu dia seorang je. Dia tak nak bagi orang datang. Jangan bagi siapa ziarah lagi dah. Tetapi dia minta sebelumnya dihampar biliknya itu dengan kain putih, semua ni dihiasi dengan kain putih. Tak ada lagi dah warna-warni kapet dan sebagainya, semua putih. Karena dia sangat mencintai yang warna putih, dia pun nak pakai pakaian yang putih, segalanya perhiasan dengan putih. Pakaiannya, selimutnya, hamparannya dan segalanya. Maka khadamnya pun tanya, kenapa ya wahai tuan guru, wahai seorang yang soleh tersebut? Maka dia katakan, tak perlu aku nak bagi tahu pada kamu, kenapa, kamu buat je. Maka dia pun taat dan buat apa yang diperintahkan. Pada besoknya orang datang nak ziarah, dia tak benarkan sebab guru dia kata, pesan jangan bagi orang datang ziarah. Dan dia pesan pada orang lain, jangan datang. Dia nak bersendirian pada hari tersebut. Maka ketika tu khadamnya menunggu di hadapan pintu, tiba-tiba gurunya ni panggil, wahai fulan bin fulan, buka pintu sekarang. Tadi pesan jangan bagi siapa datang, kunci tutup pintu. Tapi telah diminta untuk buka semula pintu. Buka semua pintu. Ya. Maka gurunya terbaring macam tu, dia pun buka, tapi dia kata jangan bagi orang lain datang. Tiba-tiba nampak gurunya bangun daripada tempat tidur, sedangkan dia tak mampu nak bangun, lumpuh. Dia bangun dan menyambut, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Maka dialu-alukan kedatangan seolah-olah ada orang yang datang, sedangkan khadamnya tak nampak siapa yang datang. Dia minta, silakan duduk di sini, silakan di sini, sehingga kan gurunya pun dapat bangun dengan penuh penghormatan kepada tetamu yang datang, sedangkan dia tak nampak siapa yang datang. Maka dia duduk dengan penuh penghormatan, dengan wangi-wangian yang diletakkan dalam biliknya itu. Maka duduklah. Maka dia menyebut seorang-seorang nama, nama-nama yang datang, dialukan kedatangan setiap orang yang datang. Maka ketika itu khadamnya tak berani nak tanya siapanya. Maka ketika itu dia pun bangun berdiri, terus angkat tangan dan jatuh. Terkulai di situ. Meninggal dunia dia. Maka ditanya kepada dia, setelah itu, setelah kematiannya, maka seorang ulama wali Allah yang hidup sezamannya bermimpi tanya, apa sebab engkau buat demikian. Diceritakan engkau menyambut orang datang tapi tak ada siapa datang, dalam keadaan berdiri begitu, angkat tangan, terus engkau jatuh. Maka dia menceritakan bahawa tahu tak kamu, yang datang pada hari tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang pada hari itu adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Para wali-wali Allah, para ulama, wali-wali yang bersama dengan Rasulullah datang menziarahi dia. Dan ketika dia bangun itu, Rasulullah yang memimpin tangannya dan Rasulullah mengajak dia untuk jalan. Nuzhah, jalan, ajak berjalan-jalan. Tiba-tiba keluar roh dari badannya. Terus. Maka dia, ulama tersebut mengatakan, inilah kebaikan daripada engkau yang perbanyakkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, walaupun cerita ini kadang-kadang kita rasa cerita apa ni, betul tak betul dan sebagainya. Tapi orang yang yakin dengan anugerah Allah Ta'ala, pemberian yang sangat besar ini, dia yakin dengan kisah yang seumpama ini. Juga diriwayatkan kisah daripada Imam Abu Sufyan Al-Thawri, menceritakan satu ketika dia bertawaf di keliling Kaabah. Dia nampak anak muda bertawaf di keliling Kaabah hanya baca salawat. Sedangkan kita ada doa-doa tertentu. Tawaf yang pertama ada doa sekian, tawaf yang kedua doa sekian. Tapi anak muda ni tak baca langsung doa apa, dia berselawat. Setelah tawaf, pergi sa'i pun berselawat. Setiap gerak-gerinya dalam kerja ibadah hajinya, semuanya berselawat. Maka si imam tersebut tarik dia, tanya, wahai fulan, kau dari mana? Dari Iraq. Boleh tak nak tanya satu soalan, kenapa engkau hanya salawat je? Tak ada doa lain yang aku dengar. Yang kau baca hanya salawat kepada Nabi. Tawaf, sa'i, segala amal ibadah. Kecuali yang solat lah dia baca lah. Zikir-zikir yang wajib dalam solat, zikir-zikir tentu. Ala kuliah waktu biasa lain, dia banyakkan salawat. Maka dia kata, aku ada kisah yang panjang. Kalau engkau yakin aku cerita yang benar, aku boleh ceritakan. Dia kata, aku yakin, aku nak dengar cerita apa. Maka dia menceritakan
Aku sebenarnya dalam perjalanan haji ini datang daripada Iraq. Datang bersama dengan ayahanda aku. Ayahanda aku seorang businessman. Banyak urusan duniawi dia. Faham-faham je lah, kadang-kadang urusan kita tercampur mungkin benda yang salah, benda yang silap, sengaja maupun tak sengaja dan sebagainya. Maka satu hari dia berazam musim haji, dia nak pergi haji. Maka akulah menemani dia. Dia bawa siap bekalan yang cukup. Dalam perjalanan kami berdua di tengah padang pasir. Tiba-tiba ayahku jatuh sakit dan meninggal dunia. Ketika itu tidak ada perumahan ataupun orang yang dekat, jauh. Aku terpaksa kena baringkan dahulu ayah aku dan tutup mukanya dengan kain. Aku nak cari orang untuk membantu menguruskan jenazah ayahanda aku. Tapi ketika aku tengok wajah ayahanda aku baru meninggal dunia, wajahnya hitam legam. Hitam legam. Luar biasa. Tapi sebelum masa dia hidup tak berdemikian. Setelah mati nampak tanda menakutkan aku. Maka ketika itu aku pun dalam keadaan takut, pergi cari orang minta tolong. Pergi, balik dah dapat beberapa orang bagi tahu untuk datang, maka dia datang dulu, tunggu orang tu datang. Ketika dia tunggu keletihan kerana keletihan perjalanan tadi, maka dia ternampaklah dalam keletihannya itu dia tertidur, terlena. Dalam tidurnya itu dia bermimpi ada seorang lelaki yang datang dengan wajah yang berseri bercahaya, cahaya putih, terang benderang, berpakaian putih, cantik, datang dekat dengan jenazah ayahanda aku. Tiba-tiba dia membuka kain yang aku tutup muka ayahanda aku, yang muka ayahanda aku ketika itu gelap. Maka dia menyapu dengan tangannya sehingga wajah ayah aku menjadi cerah, bercahaya, seri. Hilang kegelapan sebelumnya. Maka setelah itu selesai, dia pun nak bergerak keluar. Aku tahan lelaki tadi. Aku tanya, wahai tuan, siapa tuan? Dari mana tuan datang? Maka diberitahu pada dia, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya, kenapa ya Rasulullah? Apa istimewa ayah aku sehingga engkau datang? Aku nampak tadi wajahnya gelap, tapi disapu oleh tangan engkau yang mulia ya Rasulullah sehingga hilang kegelapan, berseri, bercahaya. Maka dikatakan bahawa ayahanda engkau sejak perjalanan dari rumah engkau menuju dalam perjalanan hajinya tidak ada lafaz lain yang disebut kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bersalawat kepada aku sahaja. Sebanyak-banyak salawat. Dalam perjalanan, dalam pergerakan, dalam berhentinya, segalanya dia bersalawat. Menghabiskan masanya untuk bersalawat. Masya Allah kita dengan mudahnya. Mungkin pegang tasbih, mungkin tak pegang tasbih, sambil bawa kereta, mungkin dalam keadaan jam dan sebagainya, peluang untuk kita bersalawat. Lebih-lebih lagi mungkin kita pasang CD ke nasyid sambil kita bersalawat. Nasyid-nasyid yang mengundang kita perbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabarkan bahawa kerana dia banyak salawat, maka layaklah untuk aku datang memberi syafaat kepadanya. Maka kita itu yang kita harapkan, husnul khatimah saat kematian. Orang yang baik berjaya mendapat husnul khatimah, maka selamatlah perjalanan setelah kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita segala keistimewaan itu, segala keistimewaan yang kita ketahui maupun keistimewaan yang tidak kita ketahui daripada perbanyaknya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tidak ada amalan yang pasti Allah terima. Sembahyang kita belum pasti terima tak terima. Mungkin diterima, mungkin akhirnya ditolak ataupun dipadam daripada penerimaan. Mungkin awal-awal lagi dah mardudah. Kullu a'mali ummati baina maqbulah wa mardudah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Setiap amalan umat aku sama ada diterima maupun ditolak. Illa salata alayya. Kecuali salawat kepada aku je. Fa innaha maqbulatun la mardudah. Salawat pada aku pasti diterima kata Nabi, pasti diterima oleh Allah dan takkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maka perbanyakkanlah amal ibadah yang sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW, amalan tersebut pasti diterima. Maka harapkan mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita segala kelebihan, anugerah, kebaikan-kebaikan yang pernah Allah berikan kepada orang yang perbanyakkan salawat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, dorongkan hati kita, membawa hati kita untuk lunak
bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah kita dengar kisah-kisah Nabi, dengar kisah-kisah Nabi, baca kisah-kisah Nabi, cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini tertanam dan terpahatnya cinta dalam hati kita, insya-Allah. Insya-Allah, barang siapa yang tebal cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti Nabi juga lebih tebal cintanya kepadanya. Man fariha bina farihna bihi. Siapa yang seronok, gembira dengan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan gembira dengan dia. Siapa yang cintanya tebal kepada aku akan cinta tebal kepadanya. Maka itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita insya-Allah kita akan hidupkan setiap minggu selepas salat asar, sekurang-kurangnya kita khususkan sedikit masa waktu tersebut untuk bersalawat sekurang-kurangnya 80 kali. Kalau lebih banyak lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Wallahu taala alam, mohon maaf atas segala-galanya, dan mudah-mudahan Allah taala membuka dorongan kepada kita mengikuti jejak jalan-jalan para ulama, para aulia yang disukai oleh Nabi SAW, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wakhtim lana bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.